Kumpulan kami ialah kumpulan Culture Hunter dan tajuk yang kami present ialah limpahan kemakmuran merentasi etnik. Keharmonian hidup antara pelbagai etnik akan menyumbang kepada kestabilan sosio-politik dalam negara. Negara yang stabil sosio-politiknya mempunyai kesan positif terhadap tingkat pelaburan dalam negara tersebut. Peningkatan pelaburan akan mempunyai implikasi positif ke atas pertumbuhan dan pembangunan ekonomi negara. Oleh itu, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi amat berkait rapat dengan kestabilan sosio-politik dan sesebuah negara. Isu kemiskinan telah memberi kesan kepada kemakmuran merentasi etnik. Isu kemiskinan ini dapat dikesan daripada ketakseimbangan yang ketara dari segi guna tenaga dan pekerjaan antara etnik tersebut. Contohnya, pada tahun 1970, etnik Melayu mempunyai peratusan 65 dan pekerjaan yang mereka terlibat ialah pertanian perikanan. Manakala bagi etnik Cina dan etnik India, pekerjaan bagi mereka ialah perlombongan pembuatan pembinaan utiliti, pengangkutan perdagangan porong dan runcit kewangan dan perkhidmatan lain-lain. Ini telah memberi kesan yang ketidakseimbangan dari segi kerja, segi guna tenaga. Ini saya akan menjelaskan dasar ekonomi baru. Dasar ekonomi baru ini diwujudkan oleh Tun Abdul Razak dari tahun 1971 sehingga 1990. Dasar ekonomi baru ini diwujudkan selepas 13 Mei, peristiwa 13 Mei pada tahun 1969. Peristiwa ini menyebabkan kerusuhan kaum dan sosioekonomi yang tidak sekata. So, dasar ekonomi baru ini bertujuan untuk menyusun semula sosioekonomi negara dan mengurangkan kemiskinan dengan meningkatkan pendapatan. Selepas tu, langkah dasar ekonomi baru ini untuk mencapaikan tujuannya adalah dengan mewujudkan dasar campur tangan kerajaan dan 3 strategi utama yang dinamakan SIRIN 1988. Selepas tu juga mengubahkan ICA dan mewujudkan RISDA, Majuika, Maju Ternak untuk luar bandar. Kesan dasar ekonomi ini adalah pemilikan saham Bumiputera meningkat dan juga pemilikan Cina meningkat. Selamat sejahtera, saya ingin membentangkan bagaimana kualiti hidup orang Malaysia dipengaruhi oleh kejayaan ekonomi Malaysia, pertumbuhan dan perubahan struktur ekonomi serta kadar kemiskinan. Pertama sekali, kejayaan ekonomi Malaysia telah diiktiraf oleh Bank Dunia mengatakan bahawa Malaysia merupakan salah satu negara yang tergolong dalam keajaiban ekonomi Asia Timur pada tahun 1997. Snodgrass pula mengatakan bahawa ekonomi Malaysia merupakan kejayaan pembangunan ekonomi dalam masyarakat multi-etnik. Seterusnya, pertumbuhan dan perubahan struktur ekonomi. Dari tahun 1960 sehingga 2007, kadar pertumbuhan meningkat dari 5 sehingga 85%, manakala kadar per kapita pula meningkat dari 721 ke 22,345. Ini dapat melihat peningkatan yang amat besar dari tahun 1960 sehingga 2007. Seterusnya, kadar kemiskinan dari tahun 1970 sehingga 2004. Kadar kemiskinan telah menurun dari 52.4% ke 5.7%. Kemiskinan tegar pula menurun dari 3.9% sehingga 1.2%. Ini merupakan penurunan yang amat banyak dari segi kadar kemiskinan. Kerajaan kita telah membuat dengan baik dalam penurunan kadar kemiskinan. Seterusnya, kualiti hidup di Malaysia juga telah meningkat dari beberapa perspektif. Sebagai contoh, kesihatan, pendidikan, barang-barang keperluan dan infrastruktur. Rakyat di Malaysia kini dapat menikmati kualiti hidup yang semakin baik dalam zaman kini. Sekian, terima kasih. Ketaksamaan pendapatan yang semakin melebar.
boleh dibagikan pada tiga, iaitu jurang pendapatan antara kaya dan miskin, kumpulan etnik dan bandar dan luar bandar. Kadar peningkatan lebih di bandar berbanding luar bandar. Pertumbuhan ekonomi dan agihan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi ialah bentuk penurunan kadar kemiskinan yang signifikan, peningkatan kualiti hidup rakyat Malaysia. Pertumbuhan tidak seiring dengan agihan pendapatan. Cabaran yang dihadapi oleh Malaysia dalam menguruskan ekonomi negara ialah ketaksamaan pendapatan dan juga ekonomi global. Malaysia juga menghadapi kemelesetan ekonomi yang telah mengakibatkan harga komoditi jatuh, ekspor kurang dan pendapatan kerajaan berkurang. Langkah-langkah yang diambil ialah ICA, iaitu institusi yang memastikan matlamat penyusunan semula masyarakat dilonggarkan. Keperluan lesen telah dikecualikan bagi membolehkan usahawan Cina menguasai industri kecil dalam sektor pembuatan dan liberalisasi ekonomi dengan program penswastaan. Kini, saya akan membincangkan tentang kesimpulannya bagi keseluruhan bab ini yang telah dibentangkan oleh rakan-rakan saya sebentar tadi. Kesimpulannya, kegiatan ekonomi secara keseluruhannya telah meningkatkan interaksi dan berjaya mewujudkan perpaduan dalam kalangan masyarakat pelbagai etnik di Malaysia. Pada tahun 1971, Dasar Ekonomi Baru iaitu DEB telah dibentuk dengan matlamat mewujudkan perpaduan nasional. Ketakseimbangan ekonomi antara etnik juga dapat diatasi melalui penubuhan Dasar Ekonomi Baru ini. Penyusunan semula masyarakat pula telah dilakukan dengan pendekatan membesarkan kek ekonomi yang kemudiannya baru diagih-agihkan. Selain itu, berlakunya peningkatan dalam aspek pembangunan manusia dan kualiti kehidupan. Dasar penswastaan telah diwujudkan pada tahun 1983 atas beberapa tujuan. Selain itu, model ekonomi baru iaitu MEB telah dilancarkan dan antara tonggak utama dalam MEB adalah program transformasi ekonomi dan rancangan Malaysia ke-10 iaitu dari tahun 2011 hingga 2015. Akhirnya, dalam kedua-dua tonggak ini, subsidi berjaya dikurangkan secara berperingkat dan penekanan diberikan kepada sektor swasta. Sekian, terima kasih.